Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Selamat pagi. Selamat pagi, cikgu. Okey, hari ini cikgu bersiaran bersama dengan kamu. Cikgu Jurah binti Haji Hamid, Guru Besar SK Seri Impian, bersama dengan anak-anak kelas 5 Al-Farabi dari SK Seri Impian akan buat satu aktiviti, iaitu pembudayaan literasi maklumat menggunakan kemahiran perpustakaan. Okey, kita nak buat apa? Pembudayaan literasi maklumat dalam kemahiran perpustakaan. Bagus. Okey. Okey, baik anak-anak. Sekarang ni kamu berada di perpustakaan. Okey. Dalam pembudayaan literasi maklumat ada beberapa kemahiran. Antaranya adalah kemahiran mencari maklumat di perpustakaan. Okey, hari ini kita akan buat kemahiran mencari maklumat di perpustakaan. Okey. Okey, yang pertama sekali, siapa yang selalu ke perpustakaan? Tengok. Siapa yang selalu sering? Perpustakaan awam, perpustakaan sekolah, ada pergi tak? Mana kad kamu? Lupa. Okey, baik. Okey, tak apa. Okey, hari ni cikgu akan share dengan kamu tentang kemahiran asas di perpustakaan, iaitu kemahiran mengenali buku. Okey? Kemahiran mengenali buku. Di perpustakaan kita ada pengkelasan sistem Dewey ataupun Dewey sistem. Kalau kamu pergi perpustakaan ada nampak kan number? Ada nampak number tak? Number ada 000, ada 200, ada 300, betul? Betul. Okey, bagus. Hari ni cikgu nak share kisah Dewey sistem dengan kamu. Kisah tentang pengkelasan sistem Dewey, di mana kisah ni diterjemahkan dalam bentuk kisah orang batu. Ya, kisah orang batu ataupun Flintstone. Kisah orang batu ni. Okey? Nampak orang batu ni tak? Okey, nampak kan? Baik. Pada zaman dahulu, kan, pada zaman dahulu dalam sebuah gua ada seorang orang batu. Ada seorang orang batu tinggal dekat situ, seorang-seorang. Okey, dia tengok keliling dia semua umum je, tak ada apa. Okey, jadi dalam sistem Dewey, 000 tu kita kata apa dia? Karya A. Pandai. 0 untuk karya A. Sebab Flintstone ni dia tak ada apa dalam diri dia. Kosong je semua, umum je semua. Jelas? Boleh ingat? 000 untuk buku karya A. Kemudian Flintstone ni dia berfikir. Okey? Dia berfikir seorang-seorang dia. Dia perlukan visi misi untuk hidup, untuk teruskan hidup. Baik, seterusnya untuk buku 100 ni buku-buku tentang kisah apa anak-anak? Falsafah. Buku-buku Falsafah. Falsafah untuk 100. Kemudian orang batu ni bila dia dah ada falsafah, dia dah yakin sikit, dia fikir siapa yang cipta dia? Dia dari mana? Siapa yang buat dia jadi dalam dunia ni? Dia fikir dari mana dia datang? Dia fikirkan tentang Agama di rak berapa? Rak 200. Okey? Jadi orang batu ni dah ada falsafah, dah ada agama, kan? 0 untuk karya am umum, 100 untuk falsafah, 200 untuk agama. Kemudian dia pun mulalah keluar daripada pintu gua dia. Dia tengok ada gua lagi. Ada banyak gua di sekeliling dia. Dia tengok ada orang pula dekat situ. Ada orang batu lain dekat situ. Jadi untuk yang 300 ni kisah buku tentang apa? Sains kemasyarakatan. Sains kemasyarakatan. Jadi kalau kamu nak cari buku tentang sains kemasyarakatan, sila ke rak buku 300. Okey, dekat sini dalam library kita rak 300 kat mana? Kat situ. Okey, kalau nak cari buku dekat situlah untuk sains kemasyarakatan. Kemudian Flintstone ni
Dia pergi tengok gua ni ada orang, gua ni ada orang. Dia perlu apa? Dia perlu dia perlu bercakap, dia perlu berkomunikasi kan? Jadi buku 400 untuk Bahasa. okey. Kalau kamu nak cari buku bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa Cina, semua bahasa di dunia, kena pergi ke rak 400. Bila dia dah ada kawan, macam kamu lah, dah ada kawan kan, dia nampak ada haiwan kat situ, ada bulan, ada matahari, dan dia rasa macam boleh lah dia berkelah ke, dia nak makan ke, dia nak masak ke, dia perlukan sesuatu senjata yang tajam kan. Jadi dia bermasyarakat dulu kat situ, betul tak? Dia dah ada kawan. Jadi 500 ni untuk apa? Sains tulen. Ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada pokok. Okey, boleh? Buku-buku sains tulen di rak 500. Kemudian dia pun naklah buat apa? Teknologi. Dia nak bina unggun api kan? Dia nak bina dapur dia. Jadi buku-buku kalau kamu nak cari sekarang ni tentang telefon, tentang komputer, pergi ke rak 600. Okey, yang seterusnya, pada waktu siang dia pun dah boleh masak, dah ada kawan, dah boleh bermasyarakat. Dia rasa jemu sebab tak ada permainan video game apa semua kan. Jadi dia pun mulalah melukis di dinding-dinding gua. Yang tu kita panggil apa? 700? Kesenian. Kamu nak cari buku tentang kesenian, pergi ke rak 700. Kemudian pada waktu malam. Pada waktu malam nak buat apa? Takkan nak lukis, gelap kan? Jadi dia pun duduk dalam satu kumpulan, dia bercerita, bersajak, bersyair. Guna bahasa apa? Bahasa orang Batu. Okey, jadi 800? Kesusastraan untuk 800. Okey. Akhir sekali DDC berakhir dengan 900. Okey? 900 ni Flintstone ni dah lengkap dah semua. Satu circle kehidupan dia. Dia rasa dia akan pergi dari dunia ni. Dia rasa dia dah tua, dia rasa mungkin dia akan meninggal. Dia perlu tinggalkan sesuatu untuk anak cucu dia. Jadi akhir sekali DDC 900 ialah Geografi dan sejarah. Okey, boleh? Boleh. Kita ulang balik. Kita ulang balik sekali lalu. 000 Karya. 100 Falsafah. 200 Agama. 300 Sains kemasyarakatan. 300 sains kemasyarakatan. Okey? 400 Bahasa. 500 Sains 600 teknologi. 700 Kesenian. 800 Kesusastraan. dan akhir sekali 900. Geografi dan sejarah. Okey. Jadi kamu dah kenal dah semua buku untuk Dewey System. Okey, seterusnya cikgu nak bagi tahu di perpustakaan bukan ada buku yang ada sistem Dewey saja. Kita juga ada buku rujukan. Okey, buku rujukan macam di perpustakaan kita ada kamus, kita ada ensiklopedia, kita ada macam-macam buku rujukan, rujukan guru yang cikgu boleh pinjam ya. Dan buku yang paling kamu suka, buku apa? Yang kamu suka sangat. Buku? Buku fiction ke buku bahasa Inggeris? Ya, buku yang paling suka adalah buku fiction yang kamu boleh buat pinjaman sehari 2 buah. Okey, hari ini cikgu nak bercerita kemahiran kamu fokus kepada buku fiction, buku cerita. Di perpustakaan SK Serimpian kita ada 3 jenis lah. Kita ada fiction bahasa Melayu, kita ada fiction bahasa Inggeris dan kita ada fiction bahasa Arab. Okey? Faham kan? Okey, nanti kita akan tengok, kita akan baca buku fiction bahasa Melayu. Okey. Okey anak-anak, di perpustakaan juga ada buku-buku yang lain kan? Tadi kita cerita tentang buku yang ada sistem pengkelasan Dewey. Selain daripada tu ada juga buku rujukan. Ada juga buku fiction. Okey, cikgu nak tunjuk dekat kamu. Ini antara buku rujukan yang ada di perpustakaan. Ini ensiklopedia. Yang ni tak boleh pinjam ya. Boleh baca di
Perpustakaan. Boleh datang dan baca. Ini adalah contoh kamus. Okey, yang kamu suka sangat tu adalah buku fiction. Okey, di Perpustakaan Serimpian kita ada 3 jenis buku fiction. Kita ada fiction bahasa Melayu, kita ada fiction bahasa Inggeris dan kita ada fiction bahasa Arab. Okey, nanti kita akan buat bengkel menggunakan buku fiction. Okey, cikgu akan ajar kamu bengkel menggunakan buku fiction. Okey, lepas ni cikgu akan share dengan kamu tentang kemahiran mencatat nota. Baik, nampak dah kat depan cikgu ni? Apa ni? Dalam pembelajaran abad 21, peta aiting adalah salah satu elemen ataupun salah satu bahan yang sering kita gunakan untuk mencatat nota. Jadi hari ini kita akan menggunakan peta aiting untuk kemahiran mencatat nota yang kita akan bengkelkan sebentar lagi. Okey, ada 8 peta aiting. Okey, ada 8 peta aiting dan kamu boleh pilih peta aiting yang sesuai untuk nota kamu. Okey, yang pertama kita ada peta apa? Peta bulatan. Dan kita ada peta buih. Seterusnya peta buih berganda. Kalau maklumat tu banyak, kamu kena peta buih berganda 2 kali ya. Okey, kemudian kita ada peta dagang. Okey, kemudian peta alif. Okey, kalau macam cerita peristiwa tu kita guna peta alif. Seterusnya kita ada peta alif. Maklumat yang terlalu padat boleh guna peta berbagai alif. Kemudian yang ketujuh peta pokok. Okey, yang last sekali ada peta titik. Peta titik. Okey, kita ada 8 jenis peta aiting yang kita sering guna untuk mencatat nota. Boleh guna untuk semua mata pelajaran. Termasuklah ini untuk kemahiran perpustakaan. Okey. Nanti kamu akan pilih buku, kamu akan tentukan maklumat, kamu akan pilih salah satu peta aiting dan kamu akan terjemahkan maklumat yang kamu cari itu dalam peta aiting. Kamu akan bengkel dalam kumpulan, kemudian kamu akan buat sesi pembentangan. Boleh? Okey, kita akan teruskan aktiviti untuk bengkel Sama dengan cikgu, Teacher Nini adalah guru perpustakaan media SK Serimpian. So, Teacher Nini akan mulakan dengan bengkel. Okey, hai, saya Teacher Nini. Saya akan bersama dengan anak-anak semua untuk bengkel kita pada hari ini. Okey, pertama sekali saya nak beritahu dalam raga saya ini ada buku fiction bahasa Melayu. Okey, saya nak minta ketua berdiri setiap kumpulan untuk datang ke depan dan pilih satu buku. Okey, silakan. Kamu kena baca dulu buku ni. Kemudian kamu kena keluarkan isi-isi penting daripada buku ni menggunakan teknik penyoalan 1H 5W. Okey, ingat lagi tak 1H 5W? Ya. Nah, mana dia kamu punya tefila? Ingat ke tak? Okey, semua hijau, very good. Okey, cuba kamu tulis kat keyboard tu apa dia? H tu apa dia? W tu apa dia? Kita tunjuk pada kawan-kawan sekali. Apa dia H? Okey, W ada 5W. Okey. Boleh besar-besar sikit. Okey, sambung. Okey, dah siap, boleh angkat tinggi-tinggi. Teacher nak tengok. Okey, kumpulan ini dah siap dah. Okey, very good. Semua ada. Okey. H untuk apa? How. Okey, W. Who. When. Where. What. And why. Very good. Kamu ingat. Okey, lepas kamu dah keluar
keluarkan isi penting menggunakan teknik penyoalan tu, kamu kena terjemahkan pula isi penting tu dalam bentuk peta IT. Okey, kita ada berapa peta IT? 8. Okay. Kamu rasa peta yang mana satu sesuai tu terjemahkan teknik penyoalan tu, 1H5W tu? Betul. Saya pun memang nak cadangkan peta buih. Jadi selepas ini kamu akan lukis peta buih pada manilakat yang disediakan. Okey, bila dah siap, saya nak minta kamu pamerkan kamu punya peta buih di rak-rak yang ada di tepi ni lah. Kita akan adakan pembentangan dari setiap kumpulan. Okey? Dalam masa 20 minit dia, apa dia nak kena buat? Baca buku, cari isi penting daripada buku menggunakan teknik penyoalan 1H5W dan seterusnya lukis bentuk peta buih. Ya, kamu boleh mula sekarang.
Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Arif Farisdiana bersama Amar Kushairi dan Haris Iman dari kumpulan Excel daripada Sekolah Kepasaan Seri Impian akan menerangkan 1H5W daripada tajuk buku yang kami telah baca. Tajuk buku yang kami baca ialah Bencana Jangan Dicari. Watak utamanya ialah si beluncas. W, di dalam hutan. When, pada suatu hari. How, si beluncas merayau jauh dari rumahnya. What, si beluncas dikejar oleh helang. Why, kerana sifat degilnya. Kesimpulannya ialah janganlah jadi anak yang nakal dan dengarlah nasihat orang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Zohani binti Zainuddin dan ini ahli kumpulan saya, Iris Sulfina dan Auni Safia. Hari ini kami akan membentangkan kepada kalian semua kisah kereta yang memikir dirinya yang cerdik. Daripada buku yang kami baca, kami akan membentangkan kepada kalian semua menggunakan kaedah 1H5W. Who, kereta dan burung. When, pada suatu hari. Where, kebun apel dan kebun labu. How, kereta mahu mengubah bentuk buah apel dan buah labu. Why, mustahil. Why, kereta memikir dirinya lebih cerdik daripada burung. Kesimpulannya, jangan mengkritik sesuatu tanpa mengetahui sebabnya yang sebenar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Nur Binti Abdul bersama dengan Putri Yakin Satina dan Roha Putri Yakin. Kami ingin menceritakan cerita yang bertajuk Gila-Gila Membawa Akibat. Who, Amar dan Kelvin. When, pulang sekolah. Where, di taman. Why, Amar bermain di taman. Why, Amar terbatuk-batuk. How, di kawasan taman dapat nampak penyakit nyamuk. Kesimpulannya, kita mestilah menjaga alam sekitar dan kebersihannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Umairah binti Muhammad Syamuddin sebagai ketua bersama Nur Khairin Alisha binti Ahmad Nur sebagai penolong dan Nurul Ain Nadira binti Khairul Azhar sebagai setiausaha. kami ingin membentangkan sebuah cerita yang telah kami baca dengan menggunakan kaedah 1H5W. Tajuk buku cerita yang kami telah baca ialah Timbo dan Zimbo. watak utama dalam cerita ini adalah Zimbo dan Timbo. When, ia berlaku pada musim turun dan di sekolah. How, bagaimanakah ianya berlaku? Ianya berlaku kerana Timbo berasa cemburu kerana Zimbo memenangi sebuah label bintang. Why, kenapa ianya berlaku? Ianya berlaku kerana Timbo fikir Zimbo sengaja menumpahkan air di kertas lukisannya. What, apa perasaan Zimbo? Zimbo berasa sedih kerana Timbo menuduhnya. Moral di dalam cerita ini ialah Perasaan cemburu akan mengganggu emosi kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fasha Amsyah binti Muhammad Rosti dan Nara binti Zaid, Nur Audra Damir binti Khairul Azhar. Saya ingin menceritakan tentang kaedah 1H5W dari kisah Gunung Kinabalu. Watak utama dalam kisah ini ialah Luksun dan Huamo. Bila benda ini berlaku pada suatu hari dan di negeri Cina. Bagaimana kisah dua orang beradik dan ibu tiri mereka. Apakah benda ibu dan anak tirinya? Kenapa lari diri ke kaki gunung Kinabalu? Moral dari cerita ini ialah kisah kejayaan menanti mereka yang bersabar dan berusaha. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Akila Aina binti Muhammad Zaini bersama Puteri dan Zafran. Saya ingin menceritakan tentang anak gagak berdikari. Watak utama di sini ialah anak gagak. When, ia berlaku pada waktu pagi. Where, berlaku pada tepi pantai. How, anak gagak itu terbang sendirian. What, anak gagak itu diperdaya oleh gagak. Why,
Ibunya menyuruh belajar berdikari. Moral, berilah pertolongan dengan ikhlas. Sekian, terima kasih. Okey, baiklah. Kita telah pun menyaksikan hasil kerja kawan-kawan kamu. Semuanya memang menarik. Dan sekarang teacher nak kamu berikan ganjaran pada hasil kerja kawan-kawan mengikut kumpulan masing-masing. Boleh gunakan sticky notes yang teacher bagi tu ataupun boleh gunakan marker pen merah. Kamu boleh komen lah hasil kerja kawan-kawan ni. Okay, kita mulakan dengan kumpulan yang ni dulu. Boleh bangun. Okey anak-anak, kita sampai ke slot yang terakhir iaitu rumusan. Cikgu ucapkan tahniah pada kamu, tahniah pada teacher Nini yang selesai dengan jayanya dalam bengkel tadi. Baik, rumusan yang cikgu akan bagi adalah kemahiran perpustakaan adalah kemahiran sepanjang hayat. Maknanya dari sekarang kamu masih sekolah rendah, bawa ke sekolah menengah, ke universiti, sehinggalah kamu menjadi orang dewasa macam cikgu. Kemahiran perpustakaan dua sistem tetap sama. So ingatlah, kemahiran perpustakaan adalah satu ilmu yang kamu boleh bawa sepanjang hayat. Okey, yang kedua, bila kamu mahir menggunakan peta iting, peta iting sejajar dengan pembelajaran abad 21 masa kini. Nota kamu lebih cantik, kamu lebih suka untuk ulang kaji daripada cara konvensional. Dan yang terakhir, cikgu harap semua kita warga SK Seri Impian dan juga semua pelajar dapat membudayakan literasi maklumat dalam kehidupan. Sekian, terima kasih.